Kisah ini merupakan kisah yang sebenar. Terjadi pada 20 tahun yang lalu. Diceritakan oleh Ibunda Rufai dan ditulis semula oleh novelis Laila Malaika. Semoga apa yang Brother Fai ceritakan ini kita sama-sama mendapat iktibar di dalam kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fai. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah benar yang ditulis semula oleh Laila Malaika. Kisah yang bertajuk Pulang. Penat gila kerja. Hari-hari kerja pun tak ada satu pun kerja tu yang siap. Aduh, sakit pinggang aku Ika hempas tubuh ke atas tilam bujang miliknya. Tangan naik memecek dahi. Denyut pada kepala semakin terasa memberat. Fatin yang melihat tingkah sahabatnya itu hanya tersenyum sekali. Bibirnya menghembus nafas kasar. Tidak ada salahnya dengan apa yang dikatakan oleh Ika. Pekerjaan mereka ada kalanya sangat-sangat membuatkan mereka terbeban, penat. Mereka berdua hanya bekerja sebagai operator di sebuah kilang yang bertempat di area Kelana Jaya, bersama menyewa bilik sewa kecil yang hanya cukup menempatkan mereka berdua saja. Cukuplah dengan kadar gaji yang mereka dapat. Hanya bilik itu yang mampu mereka huni. Aku nak tidurlah. Kau pergilah mandi dulu. Fatin tampar perlahan lengan Ika yang terletak di atas dahi gadis itu. Mata yang terpejam kembali terbuka. Ailah, kau ni kan kacau betul lah. Aku baru aja nak terbang ke alam mimpi. Ika mendengus, tapi tetap juga bangkit dari pembaringannya. Tuala yang tersangkut pada dinding ditarik kasar. Sebelum menghilang diri ke dalam bilik mandi, pintu bilik mandi ditutup kasar. Tebum. Fatin geleng kepala melihat tingkah laku Ika yang kasar tu. Fatin melabuh duduk atas meja solik. Fatin lepas sanggul rambut yang tersisir rapi. Rambut yang tersembunyi di balik tudung yang dia pakai kini terlerai bebas. Bibirnya tersenyum. Tiba-tiba memuji kecantikan sendiri di dalam hati. Sememangnya antara mereka berdua, Fatin memiliki kecantikan melebihi Ika. Ditambah lagi dengan sikap kasar Ika yang hampir menyerupai lelaki itu, membuatkan Fatin mendapat lebih perhatian dari mata para lelaki, rakan sekerja atau yang lainnya. Namun begitu, hati Fatin sudah dimiliki oleh seorang lelaki yang juga bekerja satu tempat dengannya. Hanya Ika yang belum mengetahui hal tersebut. Fatin bimbang Ika akan menghalang hubungan cintanya dengan Farid. Ika sangat mengambil berat tentang dirinya, sehingga dia harus berkawan dengan sesiapa pun Ika akan tentukan. Ada kalanya Fatin merasa sikap Ika sangat berlebihan. Tetapi disebabkan mereka berdua adalah kawan baik sejak kecil lagi,
Fatin pendamkan rasa tidak puas hati itu sendiri. Sayang, please, malam ni aja. Abang janji, ini yang terakhir ya. Abang janji. Farid angkat tangan tanda sedang berjanji sumpah. Sayang bukan tak nak ikut kehendak abang, tapi abang tahulah si Ika tu. Nanti mengamuk pula Ika tu kalau sayang balik tak sayang dia. Dah tu keluar tak bagi tahu pula tu. Curi-curi macam ni. Sayang takut balik lewat sangat nanti Ika bebel. Terang Fatin panjang lebar. Serba salah rasa bila Farid sudah merayu-rayu begitu padanya. Alah sayang, Ika tu boleh buat apa je? Dia bebel-bebel gitu je kan? Tak ada sampai nak tangankan sayang kan? Kalau dia bebelkan sayang, sayang abaikan aja. Nanti-nanti diamlah dia tu. Please sayang, dah lama kita tak keluar bersama. Farid merayu. Kedua belah tangan Fatin diramas perlahan, berharap hati gadis itu cair dengan rayuannya. Fatin ketap bibir. Rasa serba salah semakin menghimpit hatinya. Antara sahabat dan kekasih, dia masih tidak mampu memilih. Sayang, jomlah sayang. Meleret suara Farid masih memujuk. Jam di dinding sudah menunjukkan tepat pukul 2 pagi. Bayangan Fatin masih belum menjelma. Ika berjalan mundar-mandir di dalam bilik. Hatinya berdebar tidak menentu, bimbang akan keselamatan Fatin. Aduh, manalah budak ni? Dah pukul berapa ni tak balik lagi? Aduh, mana aku nak cari kau Fatin? Ika garu kuat kepala yang tidak gatal. Rambut pendek yang kusut semakin kusut. Tidak lama, terdengar bunyi pintu bilik dibuka dari luar. Ika pegun menanti. Fatin terhendak-hendak masuk ke dalam bilik yang kelam. Tidak melihat dengan jelas pada Ika yang berdiri tegak di tengah ruang bilik. Tap. Ika petik suis lampu. Bilik yang gelap kini menjadi terang benderang. Fatin tegak tubuh. Liur ditelan sedikit sukar. Kau dari mana? Soal pertama dari Ika. Fatin tunduk memandang lantai. Peluh dingin membanjiri tubuhnya. Aku tanya kau, dari mana? Ulang Ika bila melihat Fatin hanya berdiam diri. Aku keluar. Fatin tergagap. Suaranya tersekat. Dengan Farid? Ika masih memandang Fatin tajam. Fatin angguk sekali. Ika genggam penumbuk. Lelaki tak guna tu. Aku dah cakap banyak kali, Farid tu lelaki yang tak baik, Fatin. Dia tak sesuai untuk kau. Dia hanya akan rosakkan kau. Farid tu, kau diamlah. Aku bosanlah dengar kau bebel lagi. Aku tak suka. Suara Fatin bergema kuat. Ika terkejut, terkaku. Fatin yang selama ni bersifat lemah lembut, yang sentiasa menurut apa yang dia mahukan, sudah berubah, bersikap kasar semenjak bergaul dengan Farid. Kau cakap Farid rosakkan aku? Aku rasa sekarang ni kau yang rosakkan aku. Kau kongkong aku. Itu ini tak boleh. Semua kena ikut cakap kau. Aku bosan, kau tahu tak? Bosan. Fatin tarik nafas yang mengah. Wajah Ika dipandang dengan rasa geram, marah. Mulai hari ini, kau jangan masuk campur hal aku lagi. Aku bukan budak kecil yang kau nak atur hidup aku sesuka hati. Aku akan tentukan hidup aku mulai saat ini. Tolong jauhi aku. Putus Fatin. Ika menunduk memandang hujung kaki sendiri.
Hatinya kecewa dengan sikap kasar Fatin. Aku hanya ambil berat tentang kau, Fatin. Aku tahu kau orang yang macam mana. Sebab tu aku nak jaga kau baik-baik. Aku tak suka Farid sebab dia buat kau berubah. Tudung pun kau dah tak pakai lagi. Jauh sekali nak pakai baju yang menutupi aurat. Aku kecewa, Fatin. Aku kecewa sebab aku tahu kau berasal dari keluarga yang bagaimana. Ika tarik nafas yang menyempit. Air mata yang bertakung di tubir mata disekah dengan belakang tangan. Rasa kecewa kian menghimpit dada. Kalau kau rasa aku hanya membuatkan kau rasa terkongkong, aku janji aku tidak akan masuk campur hal kau lagi. Buatlah sesuka hati dan apa yang kau mahu. Hanya itu, Ika rebah tubuh ke atas tilam. Tarik selimut menutupi seluruh tubuh. Bibir diketak kuat menahan sendu yang bertandang. Fatin tunduk di birai katil miliknya, memandang Ika yang sudah berselubung selimut. Hatinya terusik mahu memujuk. Namun, kata-kata dan pujukan Farid menghalang semuanya. Ego semakin mendebal dalam diri. Dia yakin dia akan bahagia dengan kekasihnya, Farid. Malam minggu, Fatin dan Farid tenggelam dalam nikmat duniawi. Hukum hakam agama sudah terbuang jauh. Hubungan mereka semakin intim. Mereka berbuat sesuka hati, berpesta di klub hingga ke pagi. Sinar mentari menyinar panas. Fatin picit dahi yang terasa berdenyut, mata dibuka. Memandang sekeliling. Ini bukan ruangan bilik yang dia huni bersama Ika. Fatin pantas bangkit dari pembaringannya. Baru dia tersedar tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Farid pula terbaring lena di sebelah tempat dia berbaring. Fatin tutup mulut, menahan tangisan yang sudah tidak ada gunanya. Mereka berdua sudah terlanjur. Astaghfirullahalazim. Prestasi kerja Fatin semakin merosot. Fatin sudah benar-benar berubah. Kawan-kawan yang dulunya suka berkawan dengannya menjauhi diri. Hanya Ika yang masih setia memberi nasihat, walaupun nasihatnya itu seperti mencurah air di daun keladi. Fatin, kalau kau nak pulang, pintu bilik kita masih terbuka untuk kau. Ika memujuk. Aku dah ada rumah yang lebih besar dan selesa, Ika. Bilik tu bukan tempat aku lagi. Ika tahan hati. Fatin terlihat angkuh sekali. Tiada apa lagi yang mampu Ika lakukan. Usahakan untuk menyelamatkan sahabat baiknya itu. Saat ini, Farid adalah dunia Fatin. Fatin percaya yang mereka akan bersama selamanya setelah apa yang terjadi di antara mereka. Perkara itu akan mengikat mereka berdua. Mimpi indah itu hanya tinggal angan-angan. Farid berubah sikap bila Fatin mengandung anak mereka. Farid, ini anak kita, Farid. Kau lelaki pertama yang sentuh aku. Kau pun tahu kan, aku tak ada lelaki lain selain kau. Fatin melutut merayu. Farid menyuara kata mahukan perpisahan. Sedangkan Fatin sedang hamil anak mereka berdua. Hamil tanpa ikatan sah antara mereka. Kau fikir aku tak tahu ke berapa banyak jantan kat kelab tu yang kau dah ratah tubuh kau? Lelaki yang dah sentuh kau bukan hanya aku seorang. Kau fikir aku bodoh ke nak terima yang kau kandungkan tu anak aku? Ha? Kau fikir aku ni bodoh ke, betina?
Kau berambus sekarang. Aku jijik tengok muka kau. Farid tolak kuat tubuh Fatin hingga terjatuh ke lantai. Pintu rumah Farid ditutup kasar. Tebum. Tidak mahu Fatin masuk ke dalam rumahnya lagi. Beg, baju dan barang Fatin semuanya telah Farid buang keluar. Farid, 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 buka pintu ni Farid. Fatin menjerit memanggil nama Farid. Tetapi sedikit pun Farid tidak peduli. Fatin kutip satu persatu baju dan barangan miliknya bersama air mata yang mengalir laju. Melangkah longlai meninggalkan rumah sewa Farid. Tuk, tuk, tuk. Ika buka pintu. Terpamer wajah basah Fatin. Ika, aku. Dah. Kau masuk dulu. Buat apa berdiri kat luar je? Ika paut bahu Fatin mempelawa sahabatnya itu masuk ke dalam bilik yang mereka pernah kongsikan bersama. Okey, kau duduk dulu, aku ambilkan kau air. Ika ulur gelas berisi air suam. Fatin teguk hingga setengah gelas. Perlahan Fatin angkat pandang memandang wajah Ika. Riak wajah itu biasa saja. Kau nak mandi dulu tak? Baju kau ada lagi aku simpan. Lepas mandi kau tidur rehat ya. Aku pun nak rehat ni. Esok aku kena kerja pagi. Fatin mengangguk. Ika tersenyum. Usai mematikan lampu, Ika paling tubuh menghadap dinding. Setitis air matanya mula mengalir. Pada waktu yang sama, Fatin juga sedang mengesat air mata sendiri. Terima kasih Ika. Kau sahabat aku dunia akhirat. Seawal jam 5 pagi, bangun saja dari tidur, Ika tidak melihat kelibat Fatin di mana-mana. Ika mencuba bersikap tidak peduli, berfikir yang Fatin mungkin hanya keluar mencari angin. Hinggalah pagi itu dihebohkan dengan penemuan mayat seorang gadis di Tasik Taman Jaya oleh orang awam yang bersenam di sekitar tasik tersebut. Ika dipanggil pihak berkuasa untuk mengenal pasti jenazah seseorang. Ika hanya mampu menangis semahunya. Fatin telah pergi tinggalkan dirinya sendiri buat selama-lamanya. Fatin, apa kau nak buat Fatin? Kenapa setekad ini kau nak akhiri semua? Kenapa Fatin? Kenapa? Ika genggam erat tangan kebiruan dan dingin milik Fatin. Jenazah Fatin selamat dikebumikan di kampung halaman Fatin. Ika juga terus kembali ke bilik sewanya. Setelah usai majlis pengebumian, Ika cuba bersikap tenang meskipun hatinya masih bersedih dan sayu kerana kehilangan Fatin. Malam itu, Ika sengaja ambil OT. Kembali ke bilik sewa, jam sudah menunjukkan tepat jam 11 malam. Ika membersihkan tubuh. Usai mandi, Ika mematikan lampu. Seperti ada orang sedang melompat-lompat di hadapan pintu biliknya. Ika pegun tubuh. Setelah mengamati, bunyi tersebut tidak lagi kedengaran. Keesokan paginya, ketika Ika mahu keluar bekerja, dia mendapati ada kesan lumpur dan air yang mengotori ruang hadapan pintu biliknya itu. Berkerut wajahnya memikirkan apa yang menyebabkan ruangan pintu hadapan biliknya itu kotor. Apanya?
Mana datang ni? Ada tanah ni. Seperti malam sebelumnya, Ika pulang lewat malam. Sengaja dia berbuat begitu, mahu menyibukkan diri dengan kerja agar dapat melupakan kejadian yang menimpa Fatin. Rindu buat sahabatnya itu semakin mengebu. Baru saja mau melelapkan mata, Ika kembali terdengar bunyi orang melompat. Bingkas Ika bangkit dari pembaringan. Perlahan Ika bergerak mendekati pintu hadapan bilik. Hidungnya terbau sesuatu yang busuk. Ika menutup hidungnya dengan kedua belah tangannya. Apa bau busuk ni? Boom! Ika terkejut hingga terjatuh ke belakang kerana tersalah langkah. Terkejut bila pintu bilik seperti dirempuh dari luar. Mujur sahaja pintu dan kunci bilik masih utuh. Jika tidak, sudah pasti pintu itu akan pecah bila dirempuh sebegitu. Tidak lama sekali lagi pintu bilik itu dirempuh. Boom! Ika berlari kembali ke katilnya, berselubung dengan selimut. Tubuhnya menggigil ketakutan. Bibirnya kumat kamit membaca ayatul kursi. Ika. 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 Ika semakin menggigil bila sayup-sayup terdengar namanya dipanggil dari luar. Ika. Ika. Aku dah pulang, Ika. Aku dah pulang. Berulang kali Ika terdengar suara itu memanggil dirinya. Ika tutup kedua belah telinganya dengan tangan. Kepala digiling-giling berkali-kali. Pergi, pergi, pergi. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Ika. Pergi, pergi. Ika menjerit sekuat hati hingga mengah sendiri. Entahkan bila, Ika terlelap sendiri. Kerja dalam keadaan mood yang tidak menentu, Ika sudah hilang fokus untuk bekerja. Kepalanya juga terasa berat kerana tidur dan rehat yang tidak cukup. Apa yang terjadi pada 2 malam sebelum membuatkan Ika menjadi stres. Tiba waktu pulang, Ika berat hati mau pulang ke bilik sewanya. Bimbang kejadian aneh 2 hari berturut-turut itu akan mengganggunya lagi. Dengan langkah perlahan, Ika tebar pandangan ke kiri, kanan sebelum masuk ke bilik. Baru saja tangan menggapai tombol pintu, Ika terhidu bau asing yang berpunca dari dalam biliknya. Ika ulas tombol pintu. Tangannya naik meraba suis lampu. Terang jelas suasana bilik yang sebentar tadi sangat gelap. Ika memandang sekeliling mahu mencari punca bau yang dia hidu. Tiba-tiba tubuhnya terpegun. Kaki pula rasa lemah tidak berdaya. Apa yang jelas di hadapan matanya kini ada lembaga berkain putih kotor bersalut tanah, berbalut dari atas kepala hingga ke hujung kaki, seperti mayat yang lengkap di kafan sedang berbaring di atas katil milik arwah Fatin. Lembaga itu sedang memandang padanya.
Ika, aku dah pulang, Ika. Sayup terdengar suara lembaga itu memanggil dirinya. Allahu Akbar! Ika memusingkan tubuh dan Ika membuka langkah, berlari selaju-lajunya meninggalkan bilik sewanya begitu saja. Malam itu, Ika menumpang tidur di rumah salah seorang rakan sekerjanya. Ika, aku dah pulang. Sejak kejadian itu berlaku, pemilik bilik sewa Ika datang bersama seorang ustaz untuk melakukan kerja pembersihan dalam bilik tersebut. Bilik itu akhirnya menjadi aman. Tetapi Ika tetap memilih untuk berpindah ke tempat lain kerana masih trauma dengan apa yang dia lalui sebelum ini. Setahun berlalu. Penyewa juga sudah berganti. Dan gangguan yang dia alami sudah hilang sama sekali. Ya, itu dia saudara, kisah yang bertajuk Pulang. Kisah yang boleh dikatakan ada sedih, ada seram. Saudara, sebagai satu pengajaran dalam kisah ini, marilah sama-sama kita mengambil iktibar. Janganlah kita membuat satu-satu keputusan dengan mengambil nyawa kita sendiri, iaitu dengan cara yang boleh meragutkan nyawa kita sendiri. Apapun ujian yang kita alami itu adalah datangnya daripada Allah. Ujian dari Allah itu akan membuatkan diri kita semakin lama semakin matang. Sampai di sini sajalah perkongsian pada malam ini. Terima kasih kepada novelis Laila Malaika kerana sudi menyiapkan kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi dengan kisah-kisah yang menarik. Peace. No.